Net. Okay. Alright, chef pun dah ada. Kembali semula kita ke dalam program webinar Culinary Artistry The True Journey bersama-sama dengan kita pada pagi ini seorang insan yang sangat hebat, sangat saya segani, Chef Sharon Nizam bin Zulkifli. Okay chef, ready chef? Okey, boleh. Saya nak buat trivia sikit ni dekat chef. Boleh. Tak ada dalam plan biar chef. Sedikit trivia, soalan yang very simple dan chef tak boleh fikir, chef kena jawab terus. Okey. Okay, 3 saat je diberi kepada chef. Tak Alamak. boleh fikir langsung. Okay, terus jawab. Nak tengok dia jujur ke tak jujur sebenarnya. Tak adalah. Okay chef, very short and simple question. Chef kena jawab, pilih salah satu jawapan je. Hotel atau restoran? Hotel. Okay. Western or Malay cookery? Western. Alright. Morning or night shift? Night. Night. Okay. Susah bangun pagi ni. Okay. Alam minit atau banquet? Alam minit. Alam minit. Jika bukan seorang chef? Arkitek. Oh, okay. FSPU sangat. Okay, nampaklah jawapan selamat sebab dah belajar FSPU, arkitek Okay, mungkin jadi building tu rupa macam tuil. Mungkin saya ingat lah building tu. Mungkin saya ingat. Okay lah, very short and simple answer daripada chef. Okay, tadi kita dah di awal-awal program tadi kita dah banyaklah share dekat student kan, pengalaman chef, macam mana chef bermula. Okay, apakah yang diperlukan, kriteria-kriteria yang diperlukan menjadi seorang chef, personality, macam mana leadership skill dan sebagainya lah. So, sepanjang perjalanan career chef dalam industri, mesti chef ada letakkan satu target dalam kerjaya. Dan kita tengok sendiri pencapaian chef dalam bidang kulineri ni di peringkat kebangsaan sehinggalah ke peringkat international sendiri. So boleh tak chef sharekan sedikit target tertinggi yang pernah chef set dalam kerjaya chef and kenapa perlu ada target dalam kerjaya seorang chef ni? Dalam kehidupan mesti ada target. Kan? Kita nak kahwin bila, kita nak kahwin dengan, nak duduk rumah mana, besar mana, apa semua mesti ada target. So sama dah dalam career. So kena ada target sebab target tu yang akan membuatkan diri kita untuk berusaha untuk mencapai target tu. Kalau tak ada target kita macam just follow, kita pun tak tahu sampai bila. So saya susunlah target atas diri saya sebelum, contoh sebelum umur 40 aku nak jadi executive chef hotel.
Satu hotel saya akan set target satu hotel aku kerja 3 tahun, dalam masa 3 tahun tu aku nak khatam 2 jenis makanan, ilmu, 2 jenis negara sebagai contoh. Jadi itu part of target yang saya letak. Kemudian of course menjadi satu cita-cita kepada semua orang rakyat Malaysia. You main bola ke, you main badminton ke, you main pingpong ke, you lari ke, you berenang ke, of course semua orang nak wakil negara. Itu memang ni. Tapi saya pernah terfikir benda tu di zaman mula-mula saya dalam industri. Tapi saya tak pernah terfikir yang saya dipilih untuk berada dalam tim tu. Macam tu. Jadi saya tak target, banyak target saya lah. Contoh macam tadi saya cakap tu, satu hotel aku kerja 3 tahun, dalam masa 3 tahun aku kena hafal, aku kena tahu semua menu dalam coffee house tu aku kena buat. Banquet tak apa, banquet dia sama je macam coffee house, cuma dia masak dalam kuantiti yang besar. Kemudian tu antara satu target. So target yang kedua, saya perlu isi diri saya dengan banyak knowledge untuk bezakan saya daripada orang lain. So saya pergi library, saya duduk di KLCC, Kinokuniya, baca buku. Buat buku mahal, 300-400 kan buku masak. Lepas tu saya letak target untuk setelah 3 tahun target saya untuk belajar pelbagai jenis masakan ni di setiap hotel ni. Target akhirnya adalah menjadi seorang executive chef sebelum umur 40. Sebenarnya tak salah pun lebih umur 40, cuma jarang ada executive chef hotel bawah daripada umur 40 sebab pada peringkat pengurusan dirasakan terlalu muda ataupun belum cukup knowledge untuk dia handle sebuah organisasi besar. Sebab hotel besar, bila you jadi executive chef, that means you sudah di peringkat yang tertinggi, top management, sangat besar. Sebab you kena deal dengan ramai orang, you kena deal dengan banyak pihak, you kena ada briefing dengan all the management. Kemudian last minute punya event, last minute punya function, executive chef kena sentiasa berfikiran kreatif. Kalau barang tak ada nak replace dengan apa, kalau barang ni rosak kena replace dengan apa. So kena sentiasa. Sebab tu target tu penting dalam hidup. Target penting dalam career. Mesti tak target. Saya cerita balik target saya, setiap satu hotel saya akan kerja paling lama 3 tahun. Saya akan check diri saya setelah 3 tahun, boleh tak aku keluar dari tempat ni? Macam mana nak tahu? Saya minta chef saya tanya saya soalan, adakah benda yang aku boleh buat atau aku boleh masak atau aku boleh jawab. Kalau boleh, saya akan pindah pergi hotel lain. Selama 3 tahun belajar benda baru pula. Dan pindah tu bukan cari hotel yang gaji besar. Saya pindah, contoh, saya nak belajar Itali. Saya cari mana hotel yang ada the best ataupun antara hotel yang mempunyai restoran Itali terbaik dekat Malaysia, saya pergi belajar kat situ. So kita nak dapat ilmu yang terbaik, kita kena cari orang yang terbaik. Restoran Itali dekat Malaysia bertumbuh macam cendawan, banyak gila. Cuma saya terpaksa cari restoran Itali di dalam hotel yang dihandle oleh chef Itali. Sebab untuk belajar makanan negara orang, kena belajar daripada orang rakyat dia. Kita tak boleh belajar daripada orang Melayu. Bukan salah belajar daripada orang Melayu, tak. Originality tu. Bila kita dah belajar originality, yang aslinya, kemudian up to you nak ubah, you nak jadikan model atau nak apa. So target kena letak target kena ada. Okay, itu daripada segi kerjaya. Okay, so kita seperti mana kita tahu, chef sendiri seorang chef yang agak aktif lah dengan pertandingan-pertandingan. Dan so boleh tak sharekan sedikit first pertandingan yang chef join, and adakah chef menyangka sehingga ke macam chef dah boleh pergi sehingga ke peringkat international? Chef orang kata benda tu adakah salah satu target yang chef setkan ataupun ianya datang coincidentally? Okay. Saya memang quite aktif lah dalam banyak competition. So saya start masuk competition ketika umur saya 20 tahun, saya ingat, antara first competition. Tapi kena ingat, competition tu bukan kita kejar medal sebenarnya. Competition ni sebab yourself tau, you challenge yourself tau. You tak, kalau you masuk 10 orang dalam arena kitchen tu, you bukan bertanding dengan yang lagi 9 tu, you tanding dengan diri you sendiri. Sebab kita keluarkan, selepas saya jadi judge baru saya faham konsep ni. Sebab kita keluarkan pingat, kalau 10-10 tu capai kriteria, 10-10 tu akan dapat gol. Dia bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa nombor 1, siapa yang nombor 10. Dia tak ada macam tu. So, you faham kan? You masuk 10 orang sekali competition selama 45 minit, pinggan. Kalau 10-10 tu dapat gol, 10-10 tu dapat gol. So sebenarnya you bertanding dengan diri you sendiri. You bertanding dengan masa you bertanding dengan disiplin you, bertanding dengan skill you sendiri sebenarnya kat situ. So saya nak cerita masa tu saya masuk tak ada guide. Saya bayar duit saya sendiri, saya masuk sendiri. Selama 6 kali atau 5 kali kategori pertandingan saya tak pernah dapat apa-apa. Tapi itu bukan menyebab saya nak patah semangat. Saya kata kalau orang lain boleh naik atas pentas, dikalungkan dengan pingat, satu hari aku pun boleh. So kali ke-7
saya start dapat silver, bronze, betul saya tak ingat. Tapi alhamdulillah banyak kalau tak silap boleh share ke? Boleh, tak ada masalah. Kan untuk perangsang student kan. Sekarang ni pun kalau you pergi interview pun dia orang akan tanya you masuk competition tak, sebab based on competition tu kita tahu budak ni pernah challenge diri dia banyak kali. Dia pernah, bukan kita nak tengok sangat pingat apa color apa yang dia dapat, tapi kita tahu yang dia ni sangat suka mencabar diri sendiri. So kalau tak silap saya 7 gold, 8 silver, 10 bronze kot koleksi yang saya ada. Itu dalam peringkat dalam negara, tak masuk negara luar negara. Jadi bila saya masuk keluar competition tu, saya selalu terfikirkan macam mana orang yang wakil negara masing-masing pergi compete di pertandingan rasmi anjuran World Chef, anjuran chef-chef dunia kan. So saya tak tahu macam mana sistem dia orang set untuk cari siapa yang wakil negara, macam mana latihan dia apa. Dan saya tak pernah terfikir. Kita mesti pasang angan dan saya berangan. Siapa tak nak berangan? Saya berangan. Berangan tu percuma kan. Jadi saya berangan kalaulah aku yang wakil negara satu hari nanti. So benda tu pernah banyak kali berlaku dalam fikiran saya kan. Sebab kita tengok dekat Facebook tahun 90 lebih Chef Zubir menjadi Kapten Malaysia selama 13 tahun, bawa 13 kali negara kita peringkat luar negara. Jadi saya cakap kalaulah aku satu hari nanti, dan dia tak pernah termimpi 2018 itu giliran saya. Alhamdulillah lah rezeki sebenarnya. Target kena ada student. Target kena ada. Pertandingan luar dengan pertandingan dalam negara. Okay, mungkin macam saya mungkin tak ada rezeki kot. Dah sampai ke tahap ini, tak tahulah kalau ada rezeki tu mungkin rezeki je. Tapi boleh tak Chef ceritakan sedikit perbezaan lah pengalaman perasaan tu bila bertanding dalam peringkat dalam negara dan juga peringkat luar negara. Sharekan sedikit. Especially yang luar negara ni kan kita tak tahu, tak semua orang macam Chef kata tadi lah, tak semua orang mungkin berpeluang untuk merasai perasaan tu kan. So boleh tak Chef ceritakan sedikit di mana yang pernah Chef tahun bila ataupun kali terakhir yang Chef pergi bertanding di peringkat luar, di negara mana pencapaiannya, dan apakah perasaan sebenar tu bila dapat represent negara kita ke peringkat luar? Okay. Macam mana nak mula? Okay, macam ni. Kita kerja macam biasa. Saya pun kerja macam biasa. Dia tak ada satu iklan untuk kita apply. Saya isi form untuk jadi wakil negara, dia tak pernah ada. Yang kita tahu pada tahun 2016 Malaysia dah start form a team to be part of the World Cup, Piala Dunia. Dia competition dunia ni paling besar lah, Piala Dunia 4 tahun sekali, dianjurkan di Luxembourg sahaja. Hak eksklusif penganjuran tu hanya di Luxembourg sahaja. So negara yang jauh di atas sana, dan nak pergi kutub lah sana sangat sejuk. Jadi masa tu okey macam ni, dia pilih 60 negara terbaik dunia dalam ranking. So ketika itu Malaysia nombor 62. Maksudnya Malaysia tak layak untuk masuk Piala Dunia. Tapi di hujung-hujung ada 2 negara tarik diri. Bila 2 negara tarik diri, automatik Malaysia dah layak pergi, dan benda tu sangat last minute. Setahun sahaja sebelum tarikh competition baru Malaysia negara kita dapat tahu yang kita layak untuk bertanding. So masa tu baru kita nak form. Setahun saya cakap terus terang memang tak cukup untuk latihan, untuk form a team, untuk cari dana untuk kita pergi ke luar negara, sebab semuanya di sana semua perbelanjaan pakai euro. Kemudian konsep dia World Chef ni dia adalah satu badan yang kawal selia semua kulineri dalam dunia. Setiap negara dia akan lantik satu persatuan as a national body untuk handle masalah ke, handle competition ke, dia punya endorsement ke, untuk lantik judges ke. So di Malaysia adalah PCA lah, Professional Chef Association. So PCA yang mana presiden adalah Chef Bob Adnin. So PCA yang saja yang layak untuk form team, national team. Macam kita ada pasukan bola, tapi kita tak boleh panggil pasukan bola kita adalah pasukan bola Malaysia. Hanya FAM saja yang layak untuk jadikan pasukan bola Malaysia, sama juga dengan BAM. Dia je layak yang set badminton Malaysia. Kemudian saya cek email, saya dapat satu email panggilan untuk temu duga dan uji rasa Malaysia National Culinary Team. Saya macam tak percaya. Saya baca email tu 3-4 kali, saya print, saya baca lagi sekali. Saya balik rumah, saya tunjuk dekat ayah saya. Ayah cuba baca, takut Along salah baca. So ayah saya baca, ayah kata you have to go. Dan saya pergi. Rupanya dia ringkaskan cerita, dia panggil 100 chef yang dia rasakan terbaik dalam Malaysia. Daripada 100,
ada pelbagai sesi interview, temu duga, uji, motivasi, dia pressure you semua, dia nak tengok you punya mental koyak tak koyak. Daripada 100 tinggal 50, tinggal 30, tinggal 20, last tinggal 10 saja. So 10 ni yang pasukan negara, yang PCA punya panel dengan beberapa chef hebat dekat Malaysia atas nasihat Asia Pasifik punya World Chef. Dia orang rasakan 10 ni, bukan saya cakap saya, 10 ni yang terbaik dalam negara kita untuk ditolak ke depan mewakili negara. Jadi alhamdulillah daripada 100, saya tengok 50 nama saya ada, 30 nama saya ada, 20 nama saya ada, kemudian top 10 nama saya ada, alhamdulillah. Itu rezeki Tuhan bagi. Kemudian kita start latihan, siapa saja yang dilantik sebagai tim rasmi negara, ya awak akan dapat satu appointment letter, lantikan daripada kerajaan. Surat tu kena bagi kepada majikan, awak perlu diberi cuti Sabtu dan Ahad selama setahun untuk latihan, gaji jalan macam biasa. So mana-mana hotel yang refuse untuk buat benda ni, kerajaan akan ambil tindakan kepada diorang sebab ini dah kira urusan rasmi negara. Macam tu. Cuma latihan tu berlaku selama setahun, kita kena buat macam-macam. Sebab kategori negara ni tak sama dengan kategori yang individu awak masuk dekat competition peringkat negara. Yang tu 45 minit, 2 pinggan hot cooking kan. Betul. Dia tak sama. Yang ni kita pertandingan 10 jam. 10 jam, 180 plate appetizer, 180 plate soup, 180 plate main course, choice, 180 plate dessert selama 10 jam, semua from scratch. From scratch that means you kalau pakai ikan tu wajib ada sisik dan insang di sana baru boleh buang. Kalau you nak pakai chicken breast, you tak boleh bawa chicken breast, you wajib bawa ayam seko dan you ambil breast di sana. Kemudian baki ayam tu, pengurusan baki ayam tu, kepak, peha semua akan dinilai oleh peringkat judges. Apa yang kita buat dengan situ, adakah wastage apa. Dalam arena kitchen kita bertanding selama 10 jam. Malaysia masuk masa tu 30 negara. Malaysia pergi sebagai ranking ke 59 dunia sebab dia ambil 60 saja. So dah hujung-hujung lah tu. Dah hujung-hujung dah tak layak lah tu sebab kita dah 4 kali Piala Dunia kita tak dipanggil untuk pergi based on ranking. Kemudian dalam kitchen ada 20 kamera CCTV which is setiap meja dan sudut ada untuk judges dalam bilik untuk nilai kebersihan dan tahap kita. Lantai, saya ceritalah kongsi pengalaman, lantai diberi warna putih, seputih-putihnya macam kertas A4. Limit tapak kaki yang dibenarkan, limit tapak kasut yang dibenarkan adalah 3 saja. Kalau keempat dia akan tolak 10 markah secara automatik. Di pintu chiller, di pintu freezer semua stainless steel, cap jari tak boleh lebih daripada 10. So every time kita buka chiller kita akan panggil steward untuk lap dan cuci. So very strict, kriteria very strict sebab dia melambangkan dunia. So nama kategori tu adalah Restaurant Nation. Restaurant Nation tu kita kena run restoran. Umpama restoran tu restoran yang terbaik yang ada dekat negara kita. Kemudian kita kena serve tu lah 180 plate selama 4 kali dalam masa 10 jam. Dan Malaysia pergi sebagai ranking ke-59 dan Malaysia balik dengan peringkat bronze nombor 3 dalam dunia keseluruhan, alhamdulillah. Cuma nak bezakan dekat Malaysia, competition dia tak straight dah, tak setegas yang luar negara. Kat sini kau boleh, judges boleh bagi, okay, tak apalah, bagi can macam tu kan. Tapi dulu zaman saya masuk competition 1 jam 4 pinggan. Sekarang world chef dah 2 pinggan 45 minit saja. So sebenarnya kita mencabar diri kita sebenarnya, adakah kita boleh ikut rule book tu ataupun tidak. Kita dekat luar memang kita hebat masak, bila kita masuk competition then we know who we are. Adakah kita boleh masak tepat pada masa dengan melengkapkan apa yang telah kita rancang sebelum ini. Macam tu. And the pressure is there lah sebenarnya. Apa yang kita plan sebenarnya pun takkan jadi. Dekat dalam situasi sebenar tu akan ada pinggan tertinggal lah kan. Betul. Aku tak boleh hidup dah dan sebagainya lah kan. So itu juga, dan saya kira platform pertandingan ni juga sebenarnya salah satu platform yang bagus lah untuk menguji credibility chef, macam mana dia bekerja di dalam bidang dia sendiri dan dia apply dalam bidang pertandingan. Kita nampak sebenarnya chef tu macam mana dia very orang kata teratur ataupun tidak. Dekat situ dia boleh keluarkan, kita boleh nilai credibility seorang chef bila di peringkat pertandingan itu sendiri. Okey. Macam chef cakap tadi lah, bila dia beyond your expectation kan, perasaan pernah sebenarnya secara peribadinya pernah tak chef target untuk join Malaysian team ni? Pernah lah. Memang terlintas ke atau tak terlintas? Dia terlintas. Kalau lah aku satu hari nanti dalam Malaysian team macam tu, sebab nampak macam satu benda macam mana nak cakap, satu peluang tu dia akan datang sekali je seumur hidup. Mungkin macam Chef Tubi dia lain dah 13 kali kan.
Kemudian saya rasakan tak semua orang peluang yang dapat. Sebab bila saya pergi yang 100 punya tapisan tu, saya dah rasakan sangat susah sebenarnya. Dia tanya you torture you, macam kena tangkap banduan. Polis tanya soal siasat apa semua, dia ada panel dekat depan. Dia tanya you knowledge, dia tanya you suhu, dia tanya you temperature, dia tanya kalau macam ni macam mana, kalau macam ni macam mana. Kalau sos ni tak ada, apa you nak replace? Kalau saya minta red wine, tak ada red wine, apa you nak replace? Dia tanya macam-macam. So pada saya, tak ada harapan dah aku ni. Macam tu kan. Kemudian bila kita buka email, dalam 50, panggilan kali kedua ada lagi. So Memang rezeki lah orang kata kan. Betul lah. So lepas ni ada lagi ke Chef international competition yang mungkin Chef akan join? Tak ada perancangan ke? Kalau ikut 2021 World Cup tu akan berulang kembali di Luxembourg dan Malaysia akan pergi sebagai tiket VIP sebenarnya sebab kita antara top 10 dunia setelah 2018 kita menang peringkat bronze. Cuma tak tahu musim Covid ni tak dengar dah apa berita kan. Cuma bila tak ada tu cuma tim Malaysia tu akan kekal sampai sekarang. Setiap kali ada kompetisi luar negara, tim tu akan dinilai kembali. Siapa perlu ditolak, adakah orang baru yang lagi hebat untuk diganti. So okay, kita cakap berkenaan dengan pandemik COVID-19 ni lah. Okay, benda pandemik ni semua industri terjejas. Macam mana dengan industri perhotelan, restoran sendiri Chef? Ada tak rasa ada sedikit terjejas ke, still go on macam biasa dan sebagainya? Sebab sekarang ni bila pandemik dia berlaku, pelajar kita dah mula rasa macam ada tak peluang kerjaya aku lepas ni? Lepas ni macam mana industri pelancongan dah limit, very limit. Orang nak pergi bercuti pun susah kan. betul. So macam mana nasihat Chef pada pelajar, adakah sebenarnya ianya mengganggu sedikit sebanyak industri kita, pandemik yang apa yang berlaku, apa yang kita sedang hadapi ni, dan mungkin benda ni akan sebenarnya sekejap je. Yelah kita bukan sesiapa untuk menentukan pandemik ni bila nak habis dan sebagainya. So apa nasihat Chef kepada pelajar-pelajar supaya jangan panik, okay, things will be okay dan sebagainya? First of all, untuk student kan bila you graduate, kita kena faham tau bila berlakunya penularan COVID-19 ni, satu demi satu hostel terpaksa ambil keputusan yang perit dengan menghentikan operasi susulan daripada impak pandemik itu terhadap industri perhotelan negara. Saya cerita antara yang menerima impak paling besar adalah industri perhotelan dan pelancongan. Ini bermakna puluhan ribu pekerja hilang pendapatan. Saya cek dengan kenyataan Presiden Kongres Kesatuan Sekerja MTUC kan, beliau fahamkan lebih 30,000 orang dalam industri hotel di seluruh negara hilang pekerjaan. 30,000, bukan 3,000. 30,000 termasuk dah semualah housekeeping, bellboy, kitchen, server apa semua, 30,000. Lebih 10,000 dicutikan tanpa gaji, unpaid leave, dan lebih 6,000 pekerja dipotong gaji disebabkan bisnes tu dia menguncup, industri kan, perniagaan menguncup. Banyak hotel yang tutup, even though kita pun terkejut hotel brand besar macam Park Royal Kuala Lumpur boleh tutup kan, yang setelah berniaga puluhan tahun. Westin boleh tutup, Renaissance Kuala Lumpur 5 bintang boleh tutup. So banyaklah impact dia. So itu yang menjadikan 30,000 pekerja tiada kerja. So kesan tu banyaklah, besarlah kesan tu. Even hatta kita di Malacca Mall pun menerima impact perniagaan juga, tapi alhamdulillah kita masih boleh survive. That's the difference between hotel and restaurant. Saya kena cerita sikit kan sebab saya takut semua student nak masuk hotel je sibuk, tak ada yang nak masuk restoran kan. Restoran ni kelebihan dia bila independent restoran ni kita bergantung dengan sale kita saja, tapi di hotel sale utama adalah sale bilik. Bila pelancong tak masuk, bila pelancong tak masuk hotel rugi, dia akan buang semua termasuk dengan budak kitchen sekali. Jadi di restoran kita hanya meniaga makan saja, kita tak ada impact pun kalau orang tak datang melancong. Makanan tetap orang teruskan tapi melancong orang dah stop. Jadi bila bilik kosong, pendapatan utama tak ada. Di hotel pendapatan utama adalah bilik, bukan F&B. Tapi di macam Malacca Mall ni, di independent restoran ni memang pendapatan kita adalah melalui perniagaan makanan. Jadi impact dia terlalu besar. So hatta sekarang kan yang saya tahu ada beribu student yang tak ada tempat untuk praktikal, untuk internship. Alhamdulillah di Malacca Mall ni dekat saya, bawah saya sekarang ada 32 campur-campur pelbagai. Maybe kalau politeknik minat pun boleh hantar dekat sini. Nasihat dia macam mana nasihat sebab benda tu tak kena dekat kita, jadi tak rasa sangat. Cuma macam ni, proses kalau kita terpaksa kecilkan perniagaan, kita akan buang atau hentikan pekerja atau kita akan rehatkan pekerja yang kita rasakan paling tak banyak bagi komitmen kepada kita.
Boleh faham kan? Ni ada student kat sini, siapa? Aiman Syukri. Kan? So, kena faham betul-betul. Kita akan kurangkan orang, kita akan cari orang yang paling kita rasakan tak banyak menyumbang dalam company. Yang paling tak aktif, yang hanya datang kerja dan jaga cukup gaji. So yang tu kita akan pilih dulu. Bukan kita cari gaji yang paling besar tau. Kita akan kekalkan orang yang kita gaji, walaupun gaji besar. Kalau gaji besar bukan masalah pasal gaji. Masalahnya kita terpaksa pilih untuk buang orang. Management akan buang orang yang kita rasakan tak diperlukan lagi dah di sini. So sebab tu waktu bekerja tu kena kerja dengan full of commitment and responsibility, tanggungjawab kena tinggi. Kena sentiasa aktif, bukannya kerja aku dah siap, aku tak payah buat dah. Chef ni dia nilai senang je, dia ada 2-3 stesen kan, awak stesen ni. Awak punya kerja memang dah siap TikTok. Tak ada masalah dah sebenarnya untuk awak. Tapi kalau awak pergi stesen lain, tanya dia, kau punya dah siap belum? Aku tolong buat apa-apa kan. So chef akan pandang benda tu, budak ni ada ni sistem untuk bantu orang. So for sure nama yang orang macam ni akan terselamat sikit lah sebab kita tahu dia dah pernah bantu orang. Satu, dia dah tahu orang tu punya kerja macam mana dan dia boleh buat 2 kerja. So buang satu orang, yang ni boleh cover kerja dia ni. Tapi kalau orang tu dengan kekal dengan kerja dia saja, tak ada inisiatif, tak ada kreatif, tak pernah bantu orang untuk berubah, dan dia kita akan pilih untuk keluarkan dulu atas arahan terpaksa lah, bukan kita sesaja untuk pilih buang orang. Macam tu. Kalau awak jadi jurulatih bola sepak, awak ada 11 orang. Ref suruh buang satu orang. Awak mesti cari yang paling tak kuat lari, yang paling kurang skill main bola, awak akan buang yang tu dulu. So samalah macam tu. So, nasihat dia sepanjang bekerja tu kena full all out betul-betul. Bukan kerja bukan hanya sekadar untuk dapat gaji. Kalau kerja nak dapat gaji, kerja apa pun boleh untuk dapat gaji kan. So, minat tu nak kena ada. Bila minat kena kerja betul-betul. Kemudian kena banyak doa lah pada Tuhan, semoga kita bukan daripada golongan yang menerima impact yang besar macam tu. Betul. So betul, salah satu nasihat yang saya rasa sangat berguna lah pada semua pelajar yang mungkin lepas ni akan menceburi bidang ni. Kita tak boleh nak rely on apa yang kita buat, okey aku dah habis buat. Macam Chef kata tadi, di peringkat itu adalah peringkat yang kita masih lagi mencari ilmu, menimba ilmu, dan selagi mana yang kita boleh orang kata mengabdikan masa kita terhadap minat yang kita ceburi tu, selagi mana boleh kita teruskan, kita teruskan. Okay. So saya rasa dah banyak dah ni, soalan-soalan saya pun macam dah habis stok dah ni. Kita bukalah, ada setengah jam lagi, kita buka soalan ataupun sesi soal jawab bersama dengan pelajar, ataupun ada pensyarah-pensyarah yang bersama dengan saya pada pagi ni yang nak bertanya secara terus kepada Chef, kita boleh bukakan sesi soal jawab. Ada tak pelajar-pelajar? Okey, daripada setiap kelas? Saya. Okey, Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Chef. Nama saya Muhammad Hakim bin Osman. Saya ada satu soalan. Soalan saya ialah, bila kita jadi chef nanti, betul ke kita dihabiskan masa dekat hotel berbanding masa bersama keluarga? Oh, best soalan tu. Dia dah takut dah ni. Dia dah takut tak dapat pergi dating ni. Kita takut tak dapat main game tu saya tengok. Tak ada. Mana bagus kat soalan tu tanya awal kan untuk you punya preparation. So saya cakap macam ni, bukan ni ketika awak praktikal, jika awak pilih untuk duduk dalam industri ni, maksudnya duduk dalam industri tau. Dia tak sama dengan pensyarah, okey? Duduk dalam industri ni, awak pilih duduk dalam industri, awak akan lebih banyak habis masa di tempat kerja daripada di rumah. Antara cabaran paling besarnya masa, okey? Especially kalau you kahwin, contohlah you kahwin dengan orang isteri yang kerja government, ni lelaki So dia akan cuti Sabtu Ahad, which is you akan cuti Isnin sampai Jumaat. You takkan cuti Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad hanya untuk bosses saja. So you boleh bayang tak kehidupan you nak urus macam mana? Kemudian you kerja 12 jam satu hari. Kenduri kendara lupakan. Majlis parti, majlis hari lahir, talqin, arwah apa semua lupakan. Memang awak akan dipanggil sentiasa berada di dapur. Jadi awak akan habiskan banyak masa bersama rakan-rakan sekerja lagi banyak daripada adik-beradik di rumah. Kalau duduk dengan adik-beradik lah, itu point dia nak sampaikan dekat sini. Masa tu merupakan satu cabaran lah. Memang sangat cabaran. Public holiday awak dipaksa kerja. Tak ada public holiday, kita tutup, hotel tak pernah tutup, restoran tak pernah tutup, kita run 24 jam, 365 hari setahun. Which is kita akan cutikan gile-gile, tapi kita kepilih hari yang bukan public holiday lah. Means you kena get ready, mental dengan physical, siap-siap.
Kalau ada girlfriend, kalau nak bakal kahwin, cerita siap-siap. Kerja aku begini, bidang aku begini. Aku takkan ada masa untuk kau hujung minggu. Kau cuti Sabtu Ahad, kau duduklah rumah sorang-sorang main game ke apa. Aku kerja Sabtu Ahad. Aku cuti Rabu dan Khamis contoh, aku duduklah di rumah, kau pergi kerja. Jadi saya percaya jika awak pandai manage, awak akan sentiasa dapat ruang. And instead of quality of time, better kita dapat quantity of time. Sebab macam mana bila kita sembang-sembang kan, statistik penceraian chef-chef ni banyak tinggi juga sebenarnya. betul ni kenyataan. Sebabkan perkahwinan tidak sama bidang, kemudian perempuan tu tak boleh terlibat. Kan? Contoh dia ada gathering family dia dan kita tak boleh pergi. Kenduri paling banyak tak ada kan. Macam mak saya sudah cakap kan. Kenduri belah family, belah ibu, belah ayah, yang paling banyak tak ada alung dengan Angah. Adik saya nombor 2 pun chef juga. Jadi dia cakap memang macam itulah reality dia. So kalau Kim ada girlfriend, fahamkan dia. Kalau kau nak tunggu aku dating Sabtu Ahad dan aku tak mampu untuk bagi kau benda tu. Tapi kalau aku berjaya satu hari nanti aku boleh beli kau handbag 2-3 ribu satu masa, tak ada masalah. Macam tu. Yalah, dia pujuk dulu. Amalan keras tapi ada pujukan di akhir tu. Okey. Terima kasih Chef. Ramai Hakim boleh ready lah. Mungkin dah boleh tinggalkan game kan. Dah boleh start main benda lain lah lepas ni. Okey, so soalan seterusnya daripada mana-mana lagi Taja? Ada tak? Okay, daripada semester 2, bagi tahulah nama, daripada semester berapa. Syed? Dari semester 2 ada tak? Gunakan masa peluang yang kita ada ni, bukan senang ni. Kita nak dapat bersama-sama dengan chef sibuk. Kan, saya pun dapat dia dengan chef very short ni, in a very short time. Alhamdulillah chef sudi nak bersama-sama dengan kita pada pagi ni. So jom gunakan. Ataupun ada daripada rakan-rakan pensyarah saya yang nak bertanyakan apa-apa soalan. Setakat ni student internship di mana? Sekitar sebelum pandemik ni student kita untuk program culinary artistry kita baru 2 semester chef. Okay, so memang belum ada pelajar yang keluar untuk internship lah, tapi untuk program-program lain mereka diberi peluang untuk pilih sendiri tempat untuk mereka praktikal, dan most of the student ni diorang lebih memilih ke lokasi yang berhampiran dengan rumah. Okay. Mungkin chef boleh lah sedikit memberikan orang kata nasihat lah. Sebab ramai student ni dia memilih untuk tak apalah aku praktikal dekat hotel biasa-biasa pun tak apa. Yang penting aku dapat balik dengan mak ayah. So kat situ dah tahu dah sebenarnya minat diorang tu tak ada. Kan? So mungkin chef boleh bagi tahu sedikit pada student-student ni apakah kelebihan bila dia pergi praktikal ke organisasi-organisasi yang besar, apa kelebihan yang diorang dapat berbanding daripada pergi ke praktikal di bukan kita nak kata hotel 2 star, 3 star tu tak bagus, tapi kita tahu lah macam mana kapasiti event dia macam mana. Mungkin chef boleh bagi sedikit lah. First of all kena bezakan kategori-kategori hotel. Resort lain, luxury hotel 5 star, 4 star lain lah. Sebab rate ni government yang bagi kan. Tourism yang keluarkan rate 5 star. Bukan kita pilih. Bukan saya owner, saya pilih hotel aku 5 star. Tak, rate 5 star tu diberi oleh tourism. Sama dengan macam hotel, macam restoran kami fine dining. Rate 5 star tu diberi oleh tourism. Bukan sesuka hati kita letak. First of all, 5 star ada 2 jenis. Satu 5 star local brand. Macam contoh Istana Hotel Kuala Lumpur. 5 star campai 5 bintang tapi local brand. Ada satu 5 star international brand, JW Marriott, Renaissance Kuala Lumpur, Grand Hyatt Kuala Lumpur. Jadi apa beza dia? Kenapa tak boleh kerja hotel kecil? Bukan sebab gaji kecil, sebab hotel dia kecil, sebab bilik dia tak banyak, function tak banyak, kitchen dia kecil. Jadi awak limited tau untuk awak belajar banyak benda limited. Tapi awak pergi hotel besar, function dia besar, ballroom 3-4 ribu, function dia banyak, awak akan nampak sayur pelik-pelik. Awak akan nampak binatang pelik-pelik daripada luar negara. Awak akan nampak cendawan pelik-pelik daripada luar negara. So benda-benda tu lah yang penting sebenarnya. Bukan kita suruh kejar hotel besar sebab gaji besar. Ada hotel 5 star gaji lagi kecil daripada hotel 4 star. Tapi isu ni sekarang kita kejar apa? Kalau you orang student, you kejar gaji dan you akan cari hotel yang paling banyak gaji.
Tapi kalau you kata aku nak kejar knowledge dulu, you akan cari hotel yang you rasakan dalam tu ada pelbagai jenis restoran. Kaji latar belakang, siapa executive chef dia, siapa yang handle coffee house. So kita dapat tahu tau dekat situ, apa yang kita dah beli agak, kalau aku masuk sini apa yang aku akan dapat. Macam tu. Back to basic, atas niat. Aku kerja lepas ni nak dekat dengan rumah. So you akan pilih yang dekat dengan rumah. Tapi career tu lambatlah grow up. Saya ada kawan yang umur sama dengan saya masih lagi CDP di hotel. Sebab tak nak berubah, masih kekal di peringkat yang sama, ambil jalan selamat. Dia akan kekal lah, dia selamat lah di situ. Cuma dia tak best. Macam saya suka cabar diri sendiri kan untuk saya capai cita-cita. Dia ada jalan selamat dengan jalan sukar. Jalan sukar tu tak semestinya sukar sepanjang masa. Kena letak target lah. Lepas ni aku praktikal, aku akan masuk. Kenapa aku pilih hotel 5 star? Sebab apa? Sebab aku nak dapat banyak ilmu sebelum satu hari aku kena get ready, satu hari aku akan jadi satu chef ternama. Macam tu. So ada soalan lain? Okay, Assalamualaikum Chef. Selamat pagi. Saya Razak. Okay, tenaga pengajar di Politeknik Merlimau. Okay, sekarang ni soalan saya berkaitan dengan persepsi. Okay, pandangan masyarakat ataupun pandangan luar berkaitan dengan realiti versus fantasi. Maknanya kita nak bagi tahu pada pelajar ni, sekiranya dia berada dalam industri ni, apakah realitinya dan apakah fantasinya yang seperti kita tengok dalam rancangan-rancangan TV, kita tengok chef-chef ni pakaiannya hebat-hebat, kitchennya bersih, cantik dan sebagainya. Tetapi secara realitinya, adakah seperti apa yang kita lihat ataupun sebaliknya, Chef? Okey, yang ini untuk perspektif pelajar supaya dia faham sekiranya dia duduk dalam industri, apa yang bakal dia hadapi dan bukan seperti dalam TV itulah. Kita tengok kan MasterChef, glamour je semua. Baju cantik-cantik. Realitinya bagaimana? Okey, saya mulakan Dia memang sangat berbeza 360 darjah di antara benda yang awak tengok dalam TV dengan realiti bekerja. Chef ni ada pelbagai jenis tau. Chef selebriti yang selalu keluar TV tu. Dia pelbagai rancangan, masak depan TV, masak separuh, cut. Kemudian keluarkan yang dah masak. Okey, Alhamdulillah kita dah siap masak. Dia tak sama dengan chef dalam industri. Chef selebriti cepat famous, orang ramai kenal. Tak macam chef industri. Chef industri terpaksa melalui jalan yang banyak sukar, terpaksa bersaing dengan orang lain, terpaksa berebut untuk dapatkan knowledge, terpaksa berebut untuk dapatkan skill. Jadi jangan terlalu bawa ke rancangan dalam TV tu. Kalau aku kerja nanti macam inilah keadaan aku. Tidak. Sedangkan dalam macam rancangan Hell Kitchen tu pun kita pun tahu Gordon Ramsay tak buat macam tu kat restoran dia. Dia hanya buat dalam rancangan tu saja. Sebab dia tahu dia pun cari makan. Kalau dia buat macam tu, dia halau pelanggan dia macam dalam Hell Kitchen tu, dia nak makan apa kan. Jadi boleh tengok TV, kemudian jangan terlalu mengharap apa yang awak tengok dalam TV tu sama dengan industri. Industri ni dia quite tough, dia sangat mencabar, tak ada rehat. Tak ada rehat tu bukan kita tak ada off day. Dapur tu kita boleh cakap macam mana. Kalau dapur hotel tu, saya kerja coffee house dulu, dapur tu tak pernah padam lah selama setahun. Sebab bila kita balik, malam pun ada shift malam yang akan pakai dapur yang sama. So kita akan cakap macam tu lah. Selalunya budak-budak kitchen akan cakap, dapur ni dengan lampu ni takkan terpadam lah selagi hotel ni tak bankrupt. Kita akan cakap macam tu, bahasa budak kitchen. So kita tahu, kita balik pukul 12, budak pukul 12 akan sambung masak dapur yang sama untuk sampai 8 pagi. Untuk in-room dining kan, untuk makan malam, orang order daripada bilik dan juga untuk siapkan barang breakfast. Jadi saya pernah terima satu soalan daripada student, dia tanya saya, kenapa tak sama macam dalam TV, dia cakap macam tu. So kita kena explain dekat dia lah, TV tu adalah lakonan, tapi di sini adalah reality. Dengan function last minute-nya, kadang-kadang kita nak balik baru masuk function last minute. Jadi bila masuk function last minute, bila kepala kita setuju, executive chef kita setuju, semua akan jadi last minute di peringkat bawahan. Penyediaan barang jadi last minute, order barang jadi last minute. Jadi dia tak macam dalam TV. Dalam TV atau chef selebriti, dia tak akan rasa apa yang duduk dalam industri ni. Industri ni lain sikit. Tapi apa kelebihan dia? Banyaklah kelebihan dia. Kita ada benefit yang hotel, mana-mana hotel pun akan tanggung you the whole family untuk medical. Kemudian cuti semua dapat macam biasa. Cuma kita tak boleh cuti di hari cuti umum. Sebab di hari cuti umum hotel kita busy. Especially kalau you kerja hotel 5 star di area KL, Bukit Bintang,
kita panggil Arab season, di mana setiap tahun orang Arab akan mengalami suhu yang sangat panas, dia orang akan keluar, dia orang akan check in. So di Bukit Bintang, di Kuala Lumpur, penuh dengan orang Arab, kita panggil Arab season. Busy, memang busy lah. Bilik 700 bilik di Grand Millennium dulu penuh, 700 bilik, katalah satu bilik 2 orang, ada 1,400 akan makan sarapan pagi setiap hari dan dia orang check in selama 2-3 bulan. Selagi negara dia orang belum sejuk, dia tak balik. Busy, memang busy, sampai tidur di hotel, tidur dalam kereta, tumpang rumah kawan yang paling dekat sebab tak nak ulang alik esok pagi. You balik ulang semalam, esok pagi 5 pagi kena report. Ada OT, insyaAllah ada OT. Tapi macam saya cakap, kerja hotel ada service point. Masa Arab season tu lah point you boleh jatuh 700, 600. Satu point dan you dapat 4 point sebagai kitchen helper. So kalau point saja tu jatuh 700, kali 4 dah 2,800 campur punya basic. Alhamdulillah, masa busy tu you dapat pegang gaji yang besar sikit. Cuma itulah reality and fantasi kan. Jangan terlalu bawa sangat benda-benda dalam TV. Totally tak sama. Totally takkan sama. Memang tak sama. Terus terang saya cakap memang tak sama. Satu perkongsian yang saya rasa menarik tu. Ada soalan lagi daripada mana-mana? Raja? Assalamualaikum Chef. Salam. Nama saya Muhammad Khalid Syifan daripada Politeknik Merlimau. Boleh saya tanya 2 soalan Chef? Okay. First, let's say selepas kita habis internship lah. Is there any possibilities untuk kita minta kerja dekat hotel yang orang kata bertaraf tinggi lah lebih kurang, sebab kita macam lepas habis internship so kita tak banyak sangat orang kata pengalaman. So is there any possibilities untuk kita diserang masuk? Okay. Dia macam ni. Awak kena pilih tempat practical internship tu, tempat yang awak rasakan awak nak sambung terus tau. Sebab macam mana? Okay, contoh baru ni FIM dia baru habis 15 orang student internship di sini. Kemudian saya dapat feedback 5 orang tu sangat positif sewaktu internship, sangat membantu, sangat kreatif. Dan 5 tu kita akan panggil untuk masuk kerja di sini. Dia tak payah minta, kita akan panggil dia masuk sini. Kalau faham kan maksud saya kan? So kalau kata you pilih internship di hotel besar, you akan apply banyak hotel. Kemudian mana yang panggil, dan you masuk dulu situ. So masa tu you kena perform betul-betul. So hotel akan sentiasa standby. Sebab dia macam mana, dia tak sama tau. You datang fresh graduate minta kerja, bawa borang. Sekarang kita tak tahu you kerja macam mana. Tapi kita dah jumpa dengan budak praktikal yang dah duduk dengan kita 3 bulan. So kita tahu dah dia punya possibility, dia punya boleh pergi tu sampai tahap mana. So kita akan utamakan orang ni lah macam tu. Kalian faham kan? Macam kalau awak datang interview temu dega, awak jumpa saya kan, awak fresh graduate, kemudian saya ada satu budak yang tak ada diploma tapi dia dah kerja 3 tahun. Industri akan utamakan yang 3 tahun ni dulu sebab kita nak experience dia. Same goes to you bila you pergi praktikal. Masa praktikal tu you kena buat betul-betul. So bila dia nampak bakat you, dia orang akan pegang you. InsyaAllah dia akan pegang you. Kalau tak pun dalam resume tempat pertama awak dah tulis internship di hotel JW Marriott sebagai contoh. Benda tu akan jadi rujukan kepada orang lain. Kemudian katakanlah awak minta hotel JW Marriott, belum ada kekosongan, hotel lain yang panggil awak. Tak apa, awak pergi, tapi dia orang akan cross check, dia orang akan telefon hotel JW Marriott. Macam mana si Khalis Irfan ni waktu internship dengan kau? Budak ni okey, datang tak pernah lambat, kerja pun rajin, dan hotel tu akan ambil awak. Sistem yang kita terapkan macam tu. Sebab chef dengan chef setiap hotel kita tak pernah gaduh, kita sentiasa ada kontak dalam grup WhatsApp. Kita sentiasa, budak ni okey tak okey, budak ni okey tak okey, budak ni tak okey. Aku ada budak, kau nak tak aku tolak budak aku. Budak ni datang tempat aku tapi dah penuh, budak ni bagus, aku recommend pergi tempat kau. So budak ni akan ambil. Macam tu. Soalan kedua Chef, apa perspektif Chef perbezaan antara students yang orang kata dia sambung lagi belajar, kira lebih tinggi daripada diploma in culinary arts, dengan perbezaan antara students yang let's say after diploma dia terus go untuk works and so all lah. Kira perbezaan antara ada scroll yang orang kata lebih tinggi daripada diploma dengan perbezaan pengalaman kerja lebih banyak. Ya, bagus soalan ni. Dia macam ni. Orang kata Soalan ni bagus sebenarnya macam ni. Dia depends on you punya target tau Khalis. Ada orang dia hari pertama dia melangkah masuk belajar, dia dah target aku akan jadi pensyarah sebagai contoh. Bila dia target dia jadi pensyarah, dia kena habiskan sehingga semaksimum yang dia boleh dalam bidang pelajaran. Macam tu. Tapi kalau you target dalam industri, bukan kata tak boleh sambung sampai degree, boleh. Saya di restoran saya Fine Dining ni, Kasamana ni, kita ada 3 orang student, best student daripada UiTM ambil degree sambung belajar. Boleh sambung, cuma buat masa sekarang ni industri utamakan orang yang ada pengalaman dahulu, baru kita tengok
backup sijil dia. Itu memang nature industri tau, bukan pilihan saya, memang nature daripada industri. Macam saya cakap, seorang budak habis SPM, dia kerja selama 3 tahun dalam dapur. Dia dah masuk dapur, dia dah tahu panas, dia tahu suhu apa semua. Satu budak datang, fresh graduate, diploma, selama 3 tahun belajar. So seorang chef dia buat penilaian kan, kalau aku ambil budak ni aku tak nampak lagi macam mana, tapi budak ni dah ada kerja selama 3 tahun dan aku boleh cross check dengan tempat lama dia, adakah dia okey atau tidak. Bukan saya kata jangan sambung belajar, tak juga, sebab belajar tu you dapat formal punya education. Ada budak yang start degree lambat, dia habis degree kemudian dia start kitchen. Of course dia akan start daripada bawah. Kitchen macam mana pun dia start dari bawah. Sebab apa? Sebab kita based on experience, bukan kita tak based on sijil. So boleh sambung belajar, katakan sampai degree. Of course mata pelajaran dia, skop dia lagi meluas, saya tak tahu kan. So lagi banyak mata pelajaran awak cover, lagi banyak contoh skill of method of cooking yang awak cover. Kemudian bila awak masuk industri, awak akan start daripada bawah. Masa tu dengan kelebihan ilmu yang awak ada tu, awak boleh potong orang yang duduk dalam industri 1-2 tahun awal. Faham kan? Awak ada banyak ilmu, tapi awak baru mula. Budak ni ilmu rasmi tak ada, tapi dah 2 tahun dalam industri. Awak secara senang awak boleh potong dia based on ilmu yang awak dah ada dalam degree tu. Macam tu. Dan sekarang pun kita dah banyak buat penilaian. Kita ambil kira lah budak punya student punya qualification, kita dah ambil kira. Cuma skill tu masih lagi keutamaan kalau nak compare tu qualification. Bukan saya kata jangan sambung belajar, kena sambung juga. Cuma manfaatkan benda tu untuk kejar orang lain secara cepat. Budak ni dia, contoh budak yang dah kerja 3 tahun ni, dia tak ada formal education, dia pun tak tahu. Kalau chef tu tak tunjuk benda tu kat dia memang tak tahu sampai sekarang. Tapi awak dah ada basic tu ketika awak belajar degree. Kemudian awak masuk secara cepat, awak boleh potong dia. So dia boleh dikatakan praktikal dan juga teori tu berjalan seiring sebenarnya. Betul lah Chef kata tak semestinya you tak boleh nak sambung belajar. Okay, tapi melihat pula apa target you dalam kerjaya you. Okay, so saya buka lagi ruang. Mungkin ada lagi satu last questions daripada student ataupun pensyarah. Satu je lagi soalan. Raudah selalu dalam kelas banyak sangat tanya, hari ni senyap pula. Perempuan tak banyak, perempuan dia tak lama dalam industri. Itulah cabaran, okey. Perempuan lah chef, cabaran dia apa pula? Tu nak tanya kat feminism kan, so kadang-kadang kan macam kita rasa kita mampu untuk buat. Tapi yelah back to the nature sebagai seorang wanita kan, apa cabaran kalau seorang perempuan ni dia nak juga masuk dalam line, chef line? Sebelum dia masuk selalunya dia punya pandangan lain, tapi selepas dia masuk pandangan dia akan berubah. Selalunya macam tu. Sebab bila you belajar, you akan nampak kehebatan jadi seorang chef, gaji yang sangat besar. Gaji besar, serius saya cakap, chef yang gaji besar. Lepas tu nampak yang indah-indah lah kan. Nampak yang indah-indah. Kemudian bila awak masuk dalam industri, hakikatnya dia takkan sama. Especially perempuan, kena dengar betul-betul. Ada perempuan yang terpaksa quit awal sebab mak dia tak bagi kerja sampai malam. Ada perempuan terpaksa quit sebab dia tak ada transport. Ada yang tak tahan, kena giliran dia untuk pick up barang, you kena angkat tepung satu beg 20 kilo sebanyak 3-4 beg, bawa kena pick up barang dekat bawah untuk hantar ke kitchen. So benda-benda macam ni you takkan rasa kalau you belajar 8 tahun pun you takkan rasa. Dia takkan sama macam siapa nama dia, Kim. Chef cakap, Kim kau pergi bawah pergi pick up barang hari ni. So awak akan pergi dengan 3-4 troli dengan 3-4 orang. Awak tengok barang, awak rasa macam nak pengsan, barang ni ke aku kena bawa naik, macam tu. So benda tu awak takkan rasa tau. Tapi untuk lelaki dia agak mudah, tak sama dengan perempuan lah kan. Bila dia tengok barang macam tu dia boleh pengsan dia kan. Dan ada chef yang tak suruh perempuan pergi, tapi ada yang nak bagi juga dia orang rasa untuk dia orang angkat. Dia bukan soal bully, dia soal treat everyone with fair macam tu kan. Cuma perempuan itulah bila dia duduk dalam industri, dia macam ni, saya ada satu student praktikal. Dia cakap dia minat sangat masak, cita-cita saya nak jadi executive chef perempuan pertama 5-star hotel dekat Malaysia. Ya betul. Malaysia, hotel 5-star belum ada executive chef perempuan, lokal. Dan dia kata cita-cita. Tapi setelah dia 2 bulan dia duduk dalam industri, dia cakap saya ingat saya tak nak teruskan dalam industri, saya nak pilih bidang lain. Mungkin saya nak jadi halal executive ke apa. Oh lupa nak bagi tahu, kita ada Raudah College di sini boleh sambung belajar untuk halal executive. Kemudian dia cakap saya tak nak lah. Kenapa? Kemudian dia cakap dulu persepsi saya lain. Bila saya dah duduk dalam industri, baru saya rasa lain sebenarnya duduk dalam industri ni. Dia perlukan fully commitment, which is yang dia rasa dia tak boleh bagi selepas dia bertunang dan berkahwin. Dia cakap macam tu kan. Dan
Untuk perempuan kena fikir betul-betul, bukan kata tak boleh. Mungkin boleh rasa dalam dia macam ni, bila you belajar culinary, tak semestinya you kena jadi chef, banyak benda you boleh jadikan. Tapi it depends lah, tengok cita-cita macam mana. Tak salah untuk awak masuk, untuk awak cuba, tak ada masalah. Tapi kalau awak dapat husband yang memahami, atau senang awak dapat boyfriend yang memang sama bidang, mungkin dia akan faham benda tu. Yalah, chef pun nak menjawab soalan tu agak sukar sebenarnya. Kita faham kan apa nature lah, kita berbalik pada nature seorang perempuan. Tapi why not, tak salah kalau mana tahu one of you daripada Politeknik Merlimau ni dapatlah kan sacrifice your own masa kan demi mengejar cita-cita, mungkin kan one day boleh jadi as first executive chef lokal perempuan. Kita tak tahu kan, kita tak tahu dekat mana, mungkin tuah tu ada pada mana-mana orang. So jika tidak ada apa-apa lagi, sebelum saya teruskan kepada penutup, boleh tak chef sharekan mungkin ada platform chef student-student kita ni nak tahu chef siapakah orangnya, nak kenal lebih dekat ataupun nak jadikan reference ke, mungkin boleh chef sharekan platform IG, Facebook yang mungkin student-student ni boleh ataupun kita semua boleh add as a friends lah. Kita nak stalk lah chef ni, stalk lebih dalam lagi. Tak ada masalah. Saya punya Facebook, saya tak tahu, saya nampak macam dah penuh, tapi boleh try, boleh follow. Orang famous ni. Berarti nanti saya buang lah yang tak aktif tu kan. Facebook saya, senangnya nama saya Muhammad Syahrul Nizam, MOHD SHAHRUL. So kalau saya buka, tak tahu boleh nampak. Ni gambar ni. Gambar segak bergaya. Gambar tubuh tu dengan gambar belakang tu national team. Macam tu. Itu FB. Kemudian IG. IG pun banyak gambar makanan. Betul, sebab chef adalah seorang yang sangat suka berkongsi. Kita sukalah melihat gambar-gambar as rujukan. Mungkin you all boleh gunakan juga as rujukan. So nama sebenarnya macam ni, IG ni bukan saya buat. IG ni orang buatkan untuk saya, sebab dia kata chef you kena ada IG juga, sebab you terlalu banyak food yang you upload di Facebook. Sebab dia kata IG lagi special, fokus on gambar. Saya pun tak tahu, saya baru buat last year. Dia orang buatkan untuk saya. So IG saya saya tunjuk macam mana nak keluarkan gambar. Dia IG saya CSX HRUL _ Z. Sorry chef, saya typekan di chat sebelah ni. Sekejap Nampak tak? boleh type ya, sekejap. CSX HRUL _ Z. Okay, itu dia. Mana-mana yang nak mengenali, dalam tu banyak sangat gambar makanan. Gambar makanan. Tolonglah tengok, refer, kalau tak tahu tanya apa ganda putih ni, macam mana buat ni. Saya akan jawab, insya-Allah saya akan jawab. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, kita teruslah pada penutup program kita. Okay, suka untuk saya kongsikanlah sedikit petikan daripada Chef Jose Andreas yang menggezetkan kata-katanya dalam dunia kulineri berbunyi, I've been a cook all my life, but I'm still learning to be a good chef, and I'm always learning new technique and improving beyond my own knowledge, because there is always something new to learn and new horizon to discover. Macam mana yang chef juga apply, setiap kali dia pergi ke tempat baru, they have something new to learn, and please never stop untuk belajar ataupun mencuburi dalam bidang ni lah. So kejayaan seseorang chef ni haruslah bermula dengan niat dan dawaitu dan minat yang mendalam dalam apa jua bidang yang diceburi. Set the target and try to achieve the target, then it will be moment yang indah lah untuk semua orang dalam pengakhiran kerjaya setiap orang. So terima kasih saya ucapkan kepada Chef Syahrul Nizam di atas kesudian bersama-sama dengan kita pada pagi ini, daripada pagi sampai ke tengah hari dah ni. Okay, diharap setiap perkongsian dan pengalaman kata-kata dari chef sedikit sebanyak dapat dijadikan dorongan dan semangat pada para pelajar sekalian dalam meneruskan usaha dan minat pelajar dalam bidang kulineri ini secara khususnya.
Okey, terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak pengurusan Politeknik Merlimau di atas kerjasama dalam menjayakan program ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan saya mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang program ini dijalankan. Sebelum kita bersurai, kita buat sesi bergambar sedikit lah, boleh tak? Boleh. Boleh Syam Okay. Saya minta tolong mana? Lupa saya punya layout dah berubah. Layout saya berubah. Okay, mana-mana pelajar yang turn off your camera boleh turn on lah your camera. Kita nak ambil gambar as a record webinar pada pagi ini dijalankan. Okay. Siapa adik tolong Boleh? Ini pun ke? Ready semua, handsome sikit. Okay, ambil lah. Arif dia ambil kan? Print screen juga. Okay. Mana? Saya muka saya tak ada. Okay. Alright, thank you very much semua. Terima kasih banyak-banyak Chef. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Chef di atas perkongsian pada pagi ini dan diharaplah mungkin lepas ni kalau ada program-program lain sedih-sedihlah Chef sambung lagi dengan pihak Politeknik Merlimau. Boleh insya-Allah boleh. Baik. Okey, itu saja setakat ini daripada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Chef. Terima kasih semua. Thank you Chef. Terima kasih Terima Chef. kasih. Assalamualaikum. Chef. Thank you. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Chef. Terima kasih. Datang sini makan. Thank you, Chef. InsyaAllah Chef. InsyaAllah. Nanti saya datang. Amal kamu call. Jumpa, Boleh. jumpa Chef Azizan sekali. Boleh. Master. Betul-betul. Ha, Kirimkan jumpa salam. Master. Boleh insya-Allah. Datang makan, datang lawat, jalan-jalan. Boleh kalau boleh masuk kitchen sekali boleh Chef? Boleh. Saya pernah bawa College Community Bukit Beruang masuk tour semua 12 kitchen. Baik. Boleh. Nanti kita masukkan dalam jadual lawatan kami. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Dia tengok makan. Bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Rauda. Thank you. Thank you everything. Minta maaf lah ya. Thank you everything. Terima kasih. Okey Puan, terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Lagi untuk semua yang mana perhatian, tolong isi Thank you Chef. Bye. buku kedua dan kita akan sediakan sijil untuk program hari ini. Okey, borang refleksi. Jangan lupa juga untuk program ni ada borang refleksi. Mohon semua untuk login di SIDOS, betul? SIDOS dekat dalam platform Theory of Output. Nanti saya akan bagi tahu lah. Borang kena isi borang untuk program hari ini. Okay, so nanti link semua kita akan bagi tahu by WhatsApp. Okay? Alright, thank you.